Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke Gerak Emansipasi bersama Nadine Nasir. Dan seperti mana yang saya janjikan dalam video sebelum ini, dalam video kali ini saya akan meneliti tawaran-tawaran manifesto yang dikemukakan oleh Perikatan Nasional PN untuk OKU dalam 2015. Dalam video sebelum ini saya telah pun meneliti tawaran-tawaran untuk OKU yang dikemukakan oleh Pakatan Harapan PH. Kali ini saya akan menganalisis tawaran-tawaran yang diketengahkan oleh PN untuk OKU. Jadi tanpa melengahkan masa, kita boleh terus saja kepada tawaran-tawaran mereka. Kalau kita lihat tawaran untuk OKU boleh dilihat di bawah tunjang ke-10, memperkasa orang kelainan upaya OKU. Dan di bawah tunjang ke-10 Perikatan Nasional ada mengetengahkan dua inisiatif. Tapi sebenarnya kalau kita baca betul-betul ayat tu, dua inisiatif tu boleh dipecahkan kepada 5. Inisiatif yang pertama mewajibkan fasiliti mesra OKU di semua bangunan awam dan premis swasta, serta memperkasa sistem sokongan bersepadu dengan menambah baik pusat-pusat pemulihan dalam komuniti PDK, dan menambah baik program-program pemulihan seperti program kesihatan dan juga latihan vocational. Jadi kat situ kita boleh pecah pada 3 sebenarnya. Mewajibkan fasiliti mesra OKU, sistem sokongan bersepadu dengan menambah baik pusat-pusat pemulihan dalam komuniti PDK, dan juga menambah baik program-program pemulihan. Yang pertama, mewajibkan fasiliti mesra OKU di bangunan awam dan swasta, itu macam sebelum ni lah, dalam manifesto kapan pun ada juga cakap benda yang sama, nak menambah baik memastikan kemudahan dan pengangkutan awam yang boleh diakses oleh OKU. Jadi ini adalah isu asas lah, isu asas. Cuma macam saya kata dalam video sebelum ini pun, permulaannya baik tetapi dia tidak menawarkan apa-apa tindakan konkret. Adakah bila dia kata nak mewajibkan mesra OKU itu, adakah kalau ada pihak-pihak yang tidak mahu menyediakan fasiliti mesra OKU, adakah ada satu jenis hukuman, penalti, dengan secara tak langsung memperkenalkan undang-undang untuk menghukum mereka yang tidak menyediakan fasiliti mesra OKU, ataupun ada kaedah-kaedah lain untuk memastikan semua bangunan, tak kisahlah di milik awam ataupun sektor swasta, menyediakan fasiliti mesra OKU. Jadi tindakan konkret itu tidak ada. Bagaimana? Ya, seperti mana dalam video sebelum ni pun, dia melibatkan banyak pihak bila isu pasal accessibility ni. PBT, kerajaan negeri, kontraktor dan sebagainya, perancang bandar dan sebagainya. Itu yang pertama. Dan seterusnya dikata untuk menambah baik sistem sokongan bersepadu dengan menambah baik program-program pemulihan dalam komuniti. Sebenarnya yang ini bagi saya idea separuh masak. Ya, idea separuh masak. Sebab apa? Sebab sistem sokongan yang bersepadu pada pendapat saya tak sepatutnya menumpukan semata-mata atau PDK. Ya, program pemulihan dalam komuniti itu baik. Ya, tetapi daripada zaman BN lagi, lepas tu diwarisi pada zaman PH hinggalah sekarang, PDK sekarang telah jadi macam satu, konon-kononnya autonomi itu telah diserahkan kepada komuniti. PDK itu kena daftar sebagai persatuan. Jadi bila daftar sebagai persatuan badan bukan kerajaan, diorang kena cek kewangan sendiri, kena cari sponsor sendiri, diorang kena fokus, diorang lebih pada cari sponsor, cari duit, pastikan dapat duit supaya diorang boleh sediakan servis-servis yang tertentu untuk klien-klien mereka di PDK masing-masing lah. Jadi sebenarnya bagi saya sudah tiba masanya sistem PDK di Malaysia itu dikemas kini, disemak dan ditambah baik. Dan bukan sahaja sistem PDK, sebab sekarang kalau nak cerita pasal sistem sokongan, kita ada juga ILC, ya, pusat-pusat kehidupan berdikari, Independent Living Centres, ya. Kita juga ada ABDR, khidmat bantu di rumah, di bawah JKM, yang untuk membantu warga emas dan OKU di rumah masing-masing, ya. Jadi tiba masanya kalau betul nak menambah baik sistem sokongan bersepadu, dah tiba masanya untuk kita semak semula, kemas kini dan selaraskan ke semua perkhidmatan-perkhidmatan yang ada ni, KBDR, ILC, KPDK, dan pastikan perkhidmatan-perkhidmatan ini adalah perkhidmatan sosial awam, maknanya milik awam. Bukan dari segi penyampaian dan pengendaliannya itu diberi kepada sektor swasta ataupun badan-badan bukan kerajaan. Mereka boleh bantu sebagai tunjang utamanya, sebab ada banyak komplikasi berlaku bila kita beri kuasa penyediaan dan pengendalian itu kepada sektor swasta maupun bukan kerajaan. Menambah baik program-program pemulihan seperti program kesihatan dan juga latihan vocational, itu baguslah. Itu bagus, saya tidak ada komen itu. Cuma
baru-baru ini kita tahu kerajaan ada ingin melancarkan kertas putih pembaharuan kesihatan, ya. Tapi kita nak tahu sejauh mana bila dicerita pasal kesihatan tu, kesihatan apa? Primer ataupun kesihatan yang bagaimana? Ataupun sekadar program-program pemeriksaan kesihatan sahaja. Dia tidak merangkumi aspek-aspek penjagaan kesihatan yang lebih menyeluruh. Yang kedua adalah, kalau kita lihat bawah tunjang ke-10, yang kedua adalah nak menggilap potensi OKU dengan mengadakan latihan OKU berdaya, ya, sebagai persediaan untuk mereka masuk ke dunia kerjaya, dan menyediakan RM20 juta ringgit Malaysia sebagai dana perniagaan. Jadi ini menariknya, kalau kita tengok di sini ada peruntukan yang jelas. Dia nak peruntukan RM20 juta. Saya percaya bukan sedepuk. Saya rasa mungkin 20 juta ini akan dipecah-pecahkan sepanjang 5 tahun. So 20 bahagi 5, 4 juta setahun. 4 juta setahun untuk 5 tahun yang berikutnya. Okey, bila mereka ingin mengadakan program latihan OKU berdaya bagi lepasan sekolah sebagai persediaan memasuki dunia kerjaya, apa yang saya risaukan adalah yang pertama, program-program latihan yang akan dilaksanakan nanti akan lebih tertumpu kepada beberapa bidang tertentu sahaja dan hanya untuk persediaan untuk memasuki sektor swasta. Sedangkan realitinya, OKU bukan semua nak bekerja dalam sektor swasta. Realitinya bukan semua OKU nak berniaga. Saya perasan strategi kerajaan selama lebih kurang beberapa tahun kebelakangan ini, fokusnya lebih kepada bila cerita pasal pekerjaan, bila cerita pasal kerjaya, mereka hanya melihat daripada dua sektor saja. Hanya dua pembekal pekerjaan untuk OKU, iaitu sektor swasta ataupun perniagaan. Tidak salah, tetapi ada juga OKU yang nak berkhidmat dalam kerajaan. Dan kita memerlukan OKU berkhidmat dalam agensi-agensi kerajaan. Ada juga OKU yang ingin mencuburi bidang-bidang profesional yang tertentu. Ya, sama ada peguam ataupun doktor ataupun penganalisis data. Seperti saya sendiri, saya lebih professional niche professional area. Lebih kepada policy consultant, advocacy consultant, lebih kurang bagi advocacy strategist, begitu. Idea itu baik. Cuma saya khawatir dia hanya tertumpu kepada beberapa jenis pekerjaan. Itu pun jenis pekerjaan pun kita tak boleh pukul rata je sebenarnya. Kadang-kadang kita hanya bagi pekerjaan yang sebagai taraf rendah. Tapi yang pekerjaan yang tahap mahir langsung tiada peluang. Saya percaya sebenarnya ada strategi yang lebih baik. Apa yang ditawarkan oleh PN ini cuma salah satu langkah pertama sahaja. Bagi saya tidak mencukupi. Seperti dalam manifesto Pakatan Harapan, pihak Perikatan Nasional ada juga menawarkan inisiatif-inisiatif lain yang secara tidak langsung berkait ataupun memberi impak kepada OKU. Ya. Okey, kalau kita lihat pada tunjang ke-8, mengoptimumkan fungsi wanita. Salah satu inisiatifnya adalah untuk memperkenalkan agenda care ekonomi untuk menyelaraskan sektor penjagaan warga emas, OKU dan kanak-kanak. Bagi saya, agenda care ekonomi itu adalah langkah pertama yang baik, yang munasabah. Cuma pertama, bila cerita pasal care ekonomi, sekali lagi saya khawatir dia bukan sebagai perkhidmatan sosial awam. Lebih kepada tunjangnya adalah sektor swasta dan juga badan-badan bukan kerajaan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya rasa cadangan ini sepatutnya dimasukkan ataupun dirangkumkan dalam satu kerangka strategik perlindungan sosial yang lebih holistik, yang lebih komprehensif. Bukan semata-mata untuk mengoptimumkan peranan wanita sahaja sebagai penjaga. Mungkin dari segi gaji bulanan mereka, so walaupun mereka hanya bekerja sebagai penjaga ahli keluarga, tapi mereka juga mendapat allowance ataupun gantungan untuk mereka sebagai penjaga dan juga ahli jagaan mereka. Tapi itulah, dia memerlukan satu langkah yang lebih progresif lah sebenarnya, lebih proaktif. Bukan hanya bersifat segmen-segmen yang terpisah, tetapi disatukan ataupun diselaraskan di bawah rangka strategik perlindungan sosial lebih komprehensif. Itu adalah pendapat saya. Secara keseluruhannya, bagi saya ada banyak benda yang PN boleh tawarkan, ya, sama seperti PH. PN dia mengatakan dia adalah parti politik yang ingin mendengar nadi rakyat, memahami nadi rakyat, memperjuangkan isu-isu rakyat, termasuklah OKU dalam. Tetapi banyak benda-benda yang memang selama ini telah pun dituntut oleh komuniti OKU tidak ada dalam manifesto mereka. Mereka ada, yalah, macam fasiliti mesra OKU, itu isu asas, bagus, tapi tak ada tindakan konkret.
nak menambah baik sistem sokongan bersepadu, tapi lebih fokus pada PDK. Dia tak sebut pasal ILC dan sebagainya. Dia tak sebut pasal sistem jurubahasa isyarat Malaysia di Malaysia. Pasal pekerjaan, lebih fokus kepada latihan untuk anak-anak lepasan sekolah. Tapi bagaimana dengan subkumpulan dalam komuniti OKU yang lain yang sedia ada sedah pun dalam industri sektor pekerjaan? Peruntukan jelas bagus. At least ada kekurangnya, ada peruntukan jelas lah. 20 juta ringgit Malaysia untuk sebagai dana perniagaan. Tapi yang lain-lain tu macam terlalu kabur. Ada banyak benda yang mereka boleh letak. Walaupun ada benda-benda baik, tapi ada banyak benda yang mereka miss, yang terlepas pandang. Seperti mana dalam video yang sebelum ini, bila saya menganalisis manifesto Pakatan Harapan, nampak gayanya macam sama ada mereka tidak mendapat nasihat yang betul ataupun mereka tidak melibat urus komuniti OKU tu secara berkesan. Sebab kalau betul mereka melibat urus komuniti-komuniti OKU, pertubuhan-pertubuhan OKU ataupun kita katakan pejuang-pejuang atau mereka yang berkepakaran, berpengetahuan dalam isu-isu berkait dihadapi oleh komuniti OKU, sudah pasti akan ada banyak benda yang mereka boleh tawarkan. Yang confirm easy win lah bagi saya untuk manifesto. Tapi tak ada. Ya? Bukan saya kata tak ada benda yang baik. Ada, tapi macam mereka terlepas pandang benda-benda lain yang lebih penting, yang lebih strategik, yang lebih proaktif dan lebih progresif. Ya? Kalau lepas tu bila ditulis dalam manifesto, bunyinya terlalu kabur, terlalu umum, tiada tindakan-tindakan konkret. Ya. So itu adalah analisis saya untuk manifesto Perikatan Nasional untuk OKU dalam PRU 15. InsyaAllah dalam video yang berikutnya saya akan menganalisis pula manifesto Barisan Nasional.